Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazrul Hafiz bin Zulkifli daripada DCS 4A ingin membentangkan tentang PLC, dan saya akan menerangkan apa itu PLC. Okey, saya akan menerangkan tentang pengenalan PLC. Programmable Logic Controller atau sistem PLC merupakan microprocessor based control system yang direka untuk beroperasi dalam sektor-sektor perindustrian. Yang kedua, PLC ini diprogramkan untuk mengesan, menggerakkan, mengawal peralatan industri seperti motor, lampu, solenoid, sistem hidrolik dan banyak lagi, dengan menggabungkan nombor-nombor input dan output. Yang ketiga, PLC adalah sistem kawalan komputer industri yang terus memantau keadaan peranti input dan membuat keputusan berdasarkan program khusus untuk mengawal keadaan peranti output. Dia umpama macam menggabungkan nombor-nombor input dan output, di mana ia membenarkan seberapa banyak isyarat elektrik untuk disambungkan lah. Dia umpama macam tu. Ini adalah gambar bagaimana sistem PLC itu berfungsi. Okey, seterusnya saya menerangkan tentang sejarah PLC. Pengawal logik terprogram pertama dirancang dan dikembangkan oleh Modicon sebagai penempatan semula geganti untuk GM dan Landis. Yang pertama, PLC pertama, model 084 yang dicipta oleh Dick Morley pada tahun 1969. Gambar di sebelah kanan tu adalah gambar Dick Morley dan juga tu adalah gambar PLC model 084. PLC yang berjaya secara komersial pertama tahun 184 diperkenalkan pada tahun 1973 dan dirancang oleh Michael Greenberg. Dalam industri lain, PLC menggantikan sistem geganti yang digunakan dalam aplikasi perkilangan. Ini juga dapat menghapuskan kos yang tinggi untuk mengekalkan sistem yang tidak fleksibel ini. Pada tahun 1970, dengan inovasi microprocess, mesin yang pada asalnya digunakan sebagai peranti pergantian relay, kini berkembang menjadi PLC maju pada hari ini. Okey, selain itu kelebihan tentang penggunaan PLC. Di sini terdapat 6 kelebihan utama PLC melalui sistem relay dalam industri. Yang pertama, flexibility. Satu PLC tunggal dengan mudah dapat menjalankan banyak mesin di dalam industri. Yang kedua, kemudahan penyelesaian masalah. Ianya dapat membetulkan kesilapan dalam PLC adalah cepat dan kos efektif. Yang ketiga, kecekapan ruang. Komponen yang kurang diperlukan dalam sistem PLC daripada sistem perkakasan konvensional. Yang keempat, kos yang rendah. Harga PLC berbeza dari beberapa ratus hingga beberapa ribu. Yang kelima, pengujian. Program PLC boleh diuji, dinilai dan disahkan di dalam makmal. Dan yang keenam, operasi visual. Memaparkan pada skrin atau lampu status modul yang dipasang membantu dalam membuat penyelesaian masalah. Seterusnya, jenis-jenis PLC yang digunakan pada masa kini. Terdapat beberapa jenis binaan PLC yang ada pada hari ini. Antara pengeluar PLC utama adalah Omron, Allen Bradley, Mitsubishi, Nice, Siemens, Toshiba dan sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis PLC yang biasa digunakan di dalam industri. Yang pertama, Compact PLC. Compact PLC bermaksud I/O-nya tidak lagi boleh ditambah. Dalam Compact PLC, keupayaan I/O tetap dan ditentukan oleh pengeluar. Mereka digunakan untuk kegunaan skala yang kecil. Ini adalah gambar macam mana rupanya Compact PLC. Okey, yang kedua pula adalah Modular PLC. Modular PLC ni bermaksud dia terdiri daripada unit-unit atau komponen yang berbeza dan boleh ditambah. Dia tak sama macam Compact PLC tadi. Ianya juga memberikan pengawal logik yang dapat diprogramkan sebagai ciri tambahan seperti peningkatan jumlah unit I/O. Dan biasanya lebih mudah digunakan kerana setiap komponen
saling bergantung antara satu sama lain. Okey, dan yang terakhir, jenis yang ketiga adalah PLC plug-in card. PLC plug-in card terdiri daripada kad-kad yang boleh ditambah atau dikeluarkan. Sistem I/O-nya menyediakan hubungan fizikal antara peralatan dan PLC. Membuka pintu pada kad I/O menunjukkan jalur terminal di mana peranti bersambung. Terdapat banyak jenis kad I/O yang berfungsi untuk menentukan jenis input atau output sehingga CPU dapat menggunakan untuk logiknya. Di sini adalah gambar macam mana rupanya PLC plug-in card tu. Seterusnya, faedah PLC ni ke atas industri Malaysia. PLC dan juga SCADA adalah sistem automasi industri yang sangat penting pada masa kini. Ianya akan membantu dalam banyak industri gergasi di Malaysia. Dengan adanya sistem-sistem ini, ianya dapat meningkatkan taraf kerja dan mengurangkan kos baik pula yang berlaku pada industri. Selain itu, ianya juga dapat mengembangkan lagi produk yang berkualiti di Malaysia dengan lebih baik dan lebih efisien. Kesan PLC pada industri Malaysia pula, yang pertama, ianya berbahaya jika tidak mempunyai basic mengenai penggunaan PLC. Sebagai contoh, macam pekerja-pekerja di industri Malaysia ni, kebanyakannya ramai yang tak tahu lagi macam mana untuk mengendalikan PLC tersebut. Yang kedua, kekurangan pekerja yang mahir dalam mengendalikan mesin itu. Yang ketiga, kekurangan dana untuk membeli peralatan mesin itu. Dia mungkin untuk membaik pulih, kosnya rendah, tapi untuk membeli sebuah mesin PLC itu agak mahal kosnya. Okey, dan yang terakhir tentang revolusi terbaru PLC iaitu IoT di Malaysia. Pada zaman sekarang adalah zaman IoT. Ada lebih banyak minat daripada memanfaatkan data dan kemampuan mereka untuk IoT, terutamanya ketika menaik taraf sistem luar talian yang ada sudah menggunakan PLC. Sistem PLC ini pula pada industri sekarang di mana revolusi industri 4.0 sudah menunjukkan trend adopsi sistem pintar dengan komputer, AI dan robot untuk meningkatkan produksi. PLC juga membantu menurunkan tingkat kesalahan serta kecacatan produk. Selain itu, komunikasi mesin ke mesin berskala besar dan internet barang IoT disatukan untuk peningkatan automasi, komunikasi yang lebih baik dan pemantauan diri dan pengeluaran mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia lagi.